Awak dengar tak saya cakap ni? Dengar, madam. Okay. So aduh, benda sebenarnya saya baru baca pun kat pura tepuk bahu bukan tepuk dada. Dia ingat balik masa taekwondo member padahal dah laju sangat. Saya tak pun nak freeze lah. Macam mana nak freeze? Tak boleh freeze dia punya video tu. Tak boleh nak freeze. Okay. So, sekejap. Stop sharing. Okay. Saya pergi sini. Semua ada ke ni? Tak baca yang part video tu. Sini boleh freeze. Teringat balik time awal siang dulu co-parent WhatsApp member padahal orang baru cakap sikit tapi sikit tu lah yang menyakitkan. Apa yang sikit? Oh, sikit lagi nak habis kot. Tapi bersyukur dapat classmate, roommate member yang satu kepala sentiasa ada di kala suka dan duka gitu. Okay, dah so. So saya nak cakap kat sini, yes, you need friends lah, memang betul. Tak boleh duduk seorang-seorang sebenarnya. Dan most of your friend ni bagus ni kat fizik tu. Dapat satu. Tahulah apa korang buat kan. FND dah masuk lah. Okay. So terkejut juga. Tahniah lah. Okay, sebab H2P7 nombor 1 saya tak tahu apa awak buat apa. Walaupun dia boleh macam-macam boleh buat kan. Tapi means there are still some student that yang you are in very good environment lah. Nak cakap tu. Very good environment. I tak tahulah subjek lain tapi untuk subjek ni you are in very good environment lah. Meaning semua kebanyakan most of you nak belajar. Memang nak belajar. Ada tau. Kalau awak tengok kelas saya satu lagi tu nombor 17 ni. Ini kelas ni kalau saya tanya apa-apa soalan semua diam macam kat kubur. Saya tengah ajar batu nisan ni saya cakap ni. Ni kelas ni. Kelas ni diam je. Tak tahulah apa benda terjadi kat diorang ni. Tanya soalan tak nak jawab. Sebab you kelas D2 ni okey lah. Respon pun okey. Buat kerja pun bagus. Meaning that you are in on the right track lah. Okey ke tak okey ni? Diam pula dah. Okey, madam. Okey, madam. Puji dah diam dah. Fendi pun masuk. Fendi pun dah tunjuk ni. Fendi ni Ni Awak dapat tengok tak tadi Fendi? Dapat, madam. So dia nak cakap memang orang akan pandang rendah kat awak tengok. Dia kata mati first time dapat A kan. Saya percaya the most challenging is that bila ada orang pandang rendah dekat kita. Memang betul. Itu adalah benda yang real lah, benda memang kat semua orang. Budak ni dapat 4 flat. So kejayaan tu bukan datang bergolek-golek lah. Dia tak datang tiba-tiba bergolek-golek. Dia memang kena buat lah pasti semua. Okey dah. Kita masuk chapter 9. Chapter 9 sampai mana? Habis. Saya pun tak ingat dah ni sebenarnya ni. Chapter 9 ni sampai mana dah? Baru Puji dah diam pula dah. Saya rasa sampai nombor 6. Nombor 6. Saya hari tu ada bagi pick a name ke nama semua sampai nombor 6 je ke ataupun saya dah bagi tahu nama siapa yang nak kena present tu? Dah bagi tahu semua, madam. Dah bagi tahu kan sampai habis kan saya rasa kan. Yelah betul lah tu. Dah tak ingat lah. Sampai nombor kita stop sampai nombor 6 Okay. Alright, so maksudnya orang-orang tu dia dah tahulah siapa diri dia. Dah patutnya dia dah boleh buat lah. Sebab so kita stop sampai nombor 6. So kita masuk nombor 7 lah. So kita ada 13 Kita ada 13 soalan nak pergi. So saya akan upload saya sekejap ya. Saya tak tahu yang ini. Yang ini P berapa? Ini P4. Ini P6. Awak P7. Okay. So saya buat dulu ni. Masuk dulu. Siapa yang orang tu? Orang tu dia dah tahu siapa dia. Terus upload kat sini. Madam, nombor 8 dah bincang.
Nombor 8 dah bincang. Okey. So tinggal nombor apa? Tujuh, 9 dan selebihnya lah madam. Oh maknanya nombor 8 tu ialah yang lukisan tu kan. Betul betul saya ingat. Yang lukisan mangkuk tu senang gila soalan tu. Lepas tu siapa yang dapat pula tu soalan tu? Tan dapat. Dah lah soalan senang dapat. Orang yang tak challenge langsung soalan tu. Aduh, tak apalah rezeki dia macam mana dia yang dapat soalan tu. Okay, so saya tinggal nombor 7 and soalan, so kita boleh habiskan ni and then buat pasir sikit. Lepas tu awak bolehlah buat pasir and then saya masuk sebab esok. Esok sebab dah buli kan, tak boleh lah nak buat kelas. Awak kelas esok pukul 10 tu ada kelas ke tak ada? Ada. Memang hari Jumaat tu pukul 10 tu memang ada kelas lah. Dia ganti apa? Jumaat dengan Rabu. Rabu dengan Jumaat tu apa? Kelas ekstra ke kelas ganti? Kelas diawalkan. Kelas diawalkan. So makna yang kelas yang tak ada tu lopongnya kat mana? Sebab kalau boleh hari Jumaat tu tak naklah buat petang tu. Tak boleh buat 12-1 tak boleh. Awak nak sembahyang Jumaat. Apa ni, Rabu tu asalnya 2 jam. Lepas tu jadikan sejam sebab cikgu kira gabung dengan kelas dia yang lain. Okey. So jadi awak yang Jumaat yang elok sejam jadi 2 jam sebab Rabu tu dah bawa yang sejam tu. Jadi yang kosong tu kat mana? Kosong tak ada Rabu kosong. Rabu pukul 3. 3 sampai 5 tu dah tak ada sebab sejam tu bawa pergi pukul 10 juga. Okey, so maksudnya hari Rabu pukul 2 ada kelas? Tak ada kosong. Pukul hari Rabu pun maknanya awak hari Rabu dengan Jumaat 2 hari petang tak ada kelas dia. Bagus betul awak ni. Tapi itulah. Cikgu kata tak penat ke? Saya cakap insya-Allah okey kot. Macam itulah. Sebab kita kan buat kelas hari Jumaat. Saya ingat kan buat pukul 10. Masalahnya awak pukul 10 pun awak ada kelas juga. So maksudnya Jumaat tu nak malam memang tu buat lah. Kalau nak buat Jumaat. So pilihan sekarang kita ada hari Rabu lah. Sejam lah sejam lah. Saya okey kalau yang lain okey. So semua orang nak ada apa? Rabu ke Jumaat? Kalau Jumaat tu macam malas lah. Kalau Jumaat petang lah cikgu. Kalau Jumaat petang lah. Jumaat petang pukul 3 lah. Kalau hari Rabu pun sama lah. Pukul 2 lah. Pukul 2. Rabu. So kita Rabu. Okay lah. So kita tapi minggu 12 nanti jadual baru. Ada ke tak dia cakap jadual baru? Tak. Tukar jadual ke cikgu? Tak tahulah saya. Mana saya tanya awak. Kita tak tahu apa-apa. Tak tahu. So tak tahu. Tak apalah kalau tak ada apa-apa kita stick lah hari Rabu pukul 2. Sebab hari Jumaat tu terlalu kelang kabut lah bagi saya. Saya rasa sebab ada yang sembahyang Jumaat kan, mana nak tahu dia sembahyang Jumaat dekat jauh ke apa ke. Kesian pula nak balik awal-awal tu. Okey dah. So kita masuk soalan number 7. Okey. So dalam kelas ni ramai pandai fizik ni. Baguslah tu. Okay, so kita tengok soalan nombor 7 ni. Okay, an object of mass 1 kilo. So ini adalah M, 1 kilo. Under simple harmonic motion at its potential energy U is varies according to displacement X. Determine the frequency. So they ask you to find F. Okay, so kita tengok apa Farzana buat. So Farzana guna formula U equals to half M omega square X squared. Betul. Mana Farzana dapat ni? Ini ada dekat dalam list formula. So kalau awak tengok dekat list formula ni, ni list formula. So list formula ni awak tak perlu hafal lah. So awak tengok, okay ni chapter 9 ni adalah bermula daripada sampai sini sampai nombor 47. Ni sampai sini. So kalau awak tengok U, ni lah Farzana guna formula U sama dengan half M omega squared X squared. So kita akan guna formula tu lah. So saya pakai formula tu. So saya guna formula U equals to half M omega squared X squared. Ni formula ni. Okay, so Farzana masukkan U adalah 1 sebab ini 1 kat puncak ni. So 1 betul.
half M mass adalah 1, betul. Omega square X square adalah 0.1. So ingat ya, sebenarnya the one that ini yang paling maksimum ini sebenarnya adalah amplitude lah. 0.1 tu sebenarnya adalah amplitude. So 0.1 adalah AX jugalah, sebab dalam kes ni bila dia dekat 1 dia dapat 0.1. So kita akan dapat omega. Tapi soalan bukan minta omega. So dia minta F. So omega sama dengan 2 pi F. So masukkan F. So dapatlah 2.25 Hz. So baguslah. So inilah cara kerja dia. Alright, question number 9. Okay, kita tengok soalan nombor 9. Soalan nombor 8 senang je lah. Itu gram mangkuk kan. Okay, soalan number 9. A block mass 100 grams. So they give you mass 100 grams suspended from vertically helix spring. So you ingat ya, ini adalah case spring. So ini adalah case spring dan dia tergantung secara vertically. Vertically. Okay, dan dia bagi spring constant. So they give you K. So this is your K 20. The block is pulled by a distance 2 cm. So dia ditarik sebanyak 2 cm. Selalunya kita letak X atau Y sama. X tu selalunya horizontal, Y tu adalah vertical lah. Okay, from equilibrium position lah, daripada equilibrium lah, ini adalah Y kosong. So dia tanya, determine the period of oscillation. So they ask you to find T. So kalau awak tengok dekat awak punya formula, dekat nyawa awak ni, this formula awak ni. Okay, so kita ada dua. So kita ada dua formula. Satu 46 ni. Kalau you tengok 46 ni, T sama dengan 2 pi square root L over G. Satu lagi mak M over K. So nak guna yang mana? So kita akan guna yang spring. M over K. Sebab dia pun pasal spring. K ni adalah simbol kepada spring lah. So kawan awak guna formula T equals to 2 pi square root M over K. Very good. So dia masukkan nilai je. M dia given, K dia given. So dia dapatlah T 0.44 second. Senang je. As long you tahu formula je lah. Kalau you tahu formula senang. Spring guna formula mak M over K. Okay, soalan number 2. Kita tengok soalan nombor 2. Number B. The maximum velocity. So apa formula maximum velocity? AU. So betul lah ni formula AU. Ini tak ada dalam formula. Tak ada dalam formula listed. So yang ini kena hafal. So this one hafal. Okay, so A. So they give you already A lah. So yang dia tarik ni adalah sebenarnya A. Kalau dia tarik 2, itulah sebenarnya A. Sebab apa, ingat tak yang saya cakap yang Profesor nama profesor tu, yang dia by bowling tu kan, dia lepaskan kat situ, dia tak akan pergi beyond daripada yang dia lepaskan tu. So yang itulah A lah. So A awak you tukar dalam unit cm, meter. So 0.02 betul. Omega ni dia masukkan omega yang dapat tadi tu. Ni omega T dah dapat tadi kan. So omega sama dengan 2 pi over T. So dia masukkan nilai T. So you dapat omega. So masukkan nilai omega. So you akan dapatlah jawapan 0.2 ke 9 ni? 2 ke 3 ni? Effendi? 0.286. 0.286 ataupun 0.29 lah. MS negative 1. Kenapa MS negative 1? Sebab dia adalah velocity. Okay. Soalan number C. Dia suruh cari energy. Okay. Total energy. Kalau you tengok balik list formula ni. Okay. Kita ada kinetic energy. Kita ada potential. Dan ini E. Total energy. Half M omega squared A squared. Okay. So kita tengok apa yang Fendi buat. Very good. Dia guna formula E sama dengan half M omega squared A squared. Betul. Ini formula total energy. Total energy tu jumlah energy yang ada kat situ. Kenapa dia straight? Sebab dia sentiasa sama. Dia tak ada loss of energy. Ingat tak chapter ni adalah a predict motion without loss of energy. Kalau you ingat balik gram mangkuk ayun awak tu. Gram mangkuk kan, ingat tak gram mangkuk tu? Energy awak sentiasa. Kalau cikgu yang ini energy saya 10. So sepanjang ni tak kisahlah dia duduk kat amplitude ke, dia duduk kat kosong ke, dia duduk dekat amplitude katalah 5. Dia duduk dekat 4 ke, dia duduk dekat 3 ke, dia duduk dekat 5 ke, negatif 3 ke, negatif 5 ke. A dia sentiasa 10. Kalau perasan dia straight line. Sebab total energy dia adalah conserve. Sebab dia tidak dia tidak loss. Kan the total the energy is simple harmonic motion adalah a predict motion without loss of energy. So that's why total energy adalah straight line. Graph dia straight. Dia tak kisah dekat mana awak duduk.
Tak kisah, maksudnya tak kisah keayunan kat mana. Bandul you duduk dekat X adalah A atau X adalah negatif A. So E you sebenarnya sama dekat setiap tempat. Sebab total energy you adalah sama. Dia tidak depend pada X. Dia adalah constant sahaja. So that's why you boleh guna formula. Ini formula lah ada dekat list half M omega squared A squared. M ada, omega ada, A ada. So you masukkan nilai, so you dapatlah jawapan dia adalah Joule. Okay, boleh tak soalan nombor 9 ni? Boleh kan? Boleh. Okay, kita masuk soalan nombor 10. Okay, kita tengok soalan nombor 10. 10 siapa yang buat? Sofia. Okay, an object of mass 200 grams. So dia bagi you mass 200 grams suspended vertical helix spring. Sama juga case tadi. Dia adalah case helix spring yang tergantung secara vertikal. The spring is then extend by 2 cm. So dia di-extend sebanyak 2 cm dan ini adalah maksudnya dia ditarik lah. Dia tergantung bila dia bukan dia ditarik sebenarnya, bila awak letak je spring loaded tu dia telah ditarik sebanyak 2 cm. If the object is oscillating in a vertical plane, determine the angular frequency. So they ask you to find omega. So apa Sofia buat ni? Dia guna formula apa ni yang lemak kecil sangat ni? Apa ni? Tak faham, tak nampak. Sekejap, tengok. Okay. Kenapa dia ada bunyi cung-cung-cung tu? Okay, so apa Sofia buat? Kita tengok, okay. So Sofia dia guna mass given, Y dia tukar kepada unit meter, bagus. Dia guna formula F equals to KX. Sama dengan mg sama dengan kx. So mass ada, g ada, k tak nak tahu, x dia bagi. So you dapat k. Lepas tu Sofia guna formula ni. Mana formula ni Sofia dapat ni? Sofia awak dapat kat mana formula ni yang ni? Formula ni mana awak dapat? Saya tengok dekat list formula tak ada formula tu. Mana awak dapat formula tu? Saya tanya kawan roommate saya yang lama, dia kata dia cikgu dia buat macam ni. Formula ni. Okay. Okay, formula tu memang ada tapi formula tu kena hafal. Kalau Madam pun tak hafal formula ni sebab formula ni is not given tau. So kalau betul apa awak buat ni. Okay, so dia suruh cari apa? Dia suruh cari angular frequency kan? Omega. Okay. So kalau awak tengok sini dia tergantung. So dia ada F dan dia ada weight. So that's why Sofia buat F sama dengan mg di mana F sama dengan kx sama dengan mg. Okay, yang ni betul. Dia dapatkan nilai k. Okay, betul yang ni. Okay, cuma kita nak kaitkan omega dengan ni. Mana datang formula ni? Itu yang confuse tu, mana datang formula ni. Okay, so omega kita tahu sama dengan 2 pi over t. Ada tak lagi formula yang kita boleh dapat? Mana awak dapat formula dia? Saya rasa awak guna formula A ni. F sama dengan MA. KX sama dengan M omega square X. Betul tu awak guna dapat formula ni. Boleh ke pakai formula ni? Macam confuse lah yang ni. Tak pernah tengok pula. Sebab yang ini berlaku bila ada acceleration. Saya tengok balik dekat sini.
lupa lah. Rasanya macam tak aku tu ada kat rumah pula. Saya tengok jawapan dia. Kalau tak silap saya, dia tak guna dia terus direct guna dah omega sama dengan square root K over M. Awak guna macam mana tadi? Awak cari K dulu kan? Mana? Nombor 10, sorry. Nombor 10. Ni, okey. So dia cari K betul. M omega M mg sama dengan X. So awak dapat K. Lepas tu dia guna formula ni. Omega sama dengan K over M. Sama juga dengan tadi Omega sama dengan K over M. So formula dia agak famous jugalah ni. Okey, so formula ni datang daripada mana? Kita tengok nota. Tak ada kat sini. Sekejap. Tengok nota ni chapter 10. Madam, dia pakai horizontal spring oscillation kan? Yang ini sebuah ini adalah vertical, case vertical. Tengok. Kat nota muka surat 67, Madam. Ni. Mana omega? Ni. Ni. Dia guna ni. Lepas tu dia masukkan sebab okey, kalau awak tengok untuk kes ni dia berbeza. Kalau untuk dia equilibrium, F dengan weight saja. F sama dengan weight. Okey. Tapi kalau dia ada X, dia ditarik daripada equilibrium, so dia akan ada F1. F dengan F1 tak sama So dia akan ada weight, dia ada acceleration. Okey. So untuk kalau dia hanyalah hanging, so F dia adalah dalam equilibrium. So dia adalah zero. So you akan dapat W sama dengan negatif KX. Ini yang awak buat F sama dengan W tu. Yang ni yang awak buat F sama dengan W. Iaitu KX sama dengan mg. Ni. Yang ni. Tapi bila dia ditarik, dia ada acceleration. So F kena tolak W sama dengan mg. So dalam kes ni, KX tolak mg sama dengan MA. So nanti akan kita nak dapatkan cuma X ni adalah bukan X sama dengan ni. X ini adalah X ni. So kena be careful lah dengan wording tu Saya takut awak confuse dengan X tu. Okey, ini X1. X1 ni adalah bukan X. X1 tu adalah dia punya pemanjangan spring tu bila dia dalam keadaan equilibrium. Sebab kalau original dia macam ni. Bila awak letak load, so dia akan ada pemanjangan. So itu adalah X dia. X untuk spring pemanjangan dia. Okey, tapi bila once you letak, you tarik, dia adalah kes ni, you tarik ada extension dekat sini. So dia akan jadi formula lain lah, dia akan jadi F1. Di mana F1 ni sama dengan negatif K X1 tambah X. Ni, dapat ni. So weight ni dia akan samakan dengan negatif K X1. So dari sini dia boleh tolak nanti. So bila dia boleh tolak, so dia akan dapatlah A sama dengan negatif K over MX. So this X adalah refer kepada 0 point yang tadi tu lah, 0.2 tu. Berapa tadi? Yang dia bagi tahu tadi tu. Ni X ni 2 cm. So that's why awak boleh gunakan formula ni. Yang ni tadi. Formula yang ini. Okey, saya terangkan balik Okey. So kalau awak tengok dekat sini, kita ada dua case tau. Awak jangan confuse yang itu. So yang pertama adalah spring sahaja. Spring tanpa load. Okey, ni spring tanpa load. Yang kedua adalah spring you letak load. So once you letak load, dia dah mesti ada extension. Dia dah ada extension X tu. Inilah X dia. Okey, tetapi yang ini dia duduk dalam equilibrium. So submission F dekat sini adalah kosong. Okey, yang ini tak menghasilkan SHM lagi
Cuma yang ini kita anggap dia duduk dalam equilibrium. Ini yang kita buat X sama dengan kosong. So yang ini adalah X. Kita tak ingat letak X lah, kita letak pemanjangan dia ni sebagai A. Katakanlah. Okey, lepas tu you tarik daripada equilibrium ni, you tarik dia. So yang inilah barulah X. So jangan confuse ini dengan ini So bila yang ini F ni, awak akan buat F sama dengan weight. So F tolak weight sama dengan kosong. So F sama dengan mg. So F ini adalah restoring force iaitu Kx sama dengan mg. This X adalah bukan X ini. Kena faham tu, X ni bukan X ini. X ini adalah refer kepada A. So dalam arti kata lain saya boleh buat Ka sama dengan mg lah. So A sama dengan mg over K. Itu maksud dia. Okey, kalau yang kes ni pula dia akan ada F baru dan weight. Dan dia ada A lah, dia ada A. Di mana A dia akan opposite dengan X. Ingat balik SHM. Apa SHM? A sama dengan negatif omega square X. So dia sentiasa opposite dengan X. So dalam kes ni submission F sama dengan MA. Sebab ada acceleration sebab dia mula-mula daripada U kosong, U tarik. So dia ada acceleration lah. So dalam kes ni F prime tolak W sama dengan MA. So F prime awak ni adalah F prime ni adalah bukan KX biasa. Dia KX. Tapi X ini dia ada dua yang tadi tu lah. Yang dia tunjuk ni. Ini. Sorry. Mak saya. Ni. Yang ini. Negatif K X1 plus X. Dan weight ni dia gantikan lah. So yang ini dia gantikan K plus A. Saya buat A lah sebab saya tak nak banyak sangat kan. K X plus A tolak dia ada negatif. Okay, dia ada negatif. Kita letaklah negatif. Okay. So negatif. So W ni negatif. So akan dapat mg minus X pula. W ni adalah sama dengan negatif K. Negatif K A. A lah. Sebab yang ini adalah mula-mula tu sama dengan ME. So negatif KA, yang ini negatif lagi, so dapat positif, tolak, so hilang lah. So awak akan tinggal KX sama dengan ME. So dari sini akan terbitlah formula KX sama dengan MA. So A ni dia gantikan formula ni. So KX sama dengan M negatif omega square X. Okay, jadi negatif kan kat sini. Negatif cancel. X cancel. So dapatlah K sama dengan M omega square. So omega sama dengan square root K over M. So that's why yang ini boleh dipakai untuk dalam keadaan horizontal dengan vertical. Sebab saya tak nak awak confuse antara F bila dia dalam equilibrium dengan bila dia berada dalam MA. Okay, saya ulang balik awak dengar ni elok. So bila mula-mula dia tak ada load. So tak ada load, tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa lah. So bila you letak load, dia telah ada restoring force. Dia ada force yang dah simpan kat dalam tu. Sebab force, restoring force tu maksudnya dia nak kembali, kekenyalan dia untuk kembali ada. Dia dah simpan. Sebab restoring force ni hanya berlaku dekat spring, dekat benda yang elastic material lah. Okay. So dalam kes ni dia duduk dalam equilibrium. Kenapa equilibrium? Dia tak bergerak. Dia duduk diam-diam. So that's why F tolak W sama dengan 0. So dalam kes ni you akan letak negatif F lah sebab dia restoring force Bukan negatif F, sorry. Dia adalah formula F sama dengan negatif KX. Sebab Hooke's law cakap F sama dengan negatif KX. So negatif KX sama dengan mg. So dalam kes ni X ni saya letak A lah sebab saya tak nak confuse dengan X ni. So saya letak nilai A, unknown lah A. So negatif, so saya akan dapat A sebagai subjek. So saya akan dapat negatif mg over K. So ini adalah untuk kes equilibrium. Dia duduk dalam keadaan diam je. Okay, kes kedua adalah bila you tarik. So bila you tarik, you ada X. Okay, so dalam kes ni F prime tolak W. Dia bukan F sahaja, bukan F restoring dah lah. Dia ada tambah lagi force. So F prime minus W. Okay, F prime ni adalah negatif K X plus A. X you kena tambah dengan A ni. Tolak W. W ni disamakan dengan negatif KX.
negatif kx. Di mana negatif kx, so x ni saya tukar jadi a tadi kan. So saya letak dalam negatif ka. Okey, negatif ka, negatif ka, so boleh cancel sebab dia positif bila kembangkan. So awak akan tinggal negatif negatif kx sama dengan ma. So negatif kx sama dengan ma, so dekat sini lah. So negatif kx sama dengan ma, a adalah negatif omega square x. So negatif boleh cancel. So k, x boleh cancel. So you dapatlah k sama dengan m omega square. So omega akan dapatlah square root k over m. So apa yang saya suggest dekat awak sekarang ni, dekat awak punya list formula ni, tambah satu lagi formula yang kena hafal lah. So kalau tidak sebelum ni awak kena hafal 2 je. Iaitu au dengan au square. So tambah satu lagi omega sama dengan square root k over m. K over m kan? So macam mana nak ingat ni? Macam mana awak nak ingat ni? Coming. Omega sama dengan square root k over m. Sebab dia boleh digunakan adalah untuk horizontal ke ataupun vertical pun boleh. Dia adalah untuk case spring. Awak dengar ke tak dengar saya buat ni? Kau tak faham apa saya cakap ni? Faham, madam. Okay. Kalau awak perasan, ada satu lagi cara sebenarnya awak boleh hafal. Saya rasa saya tak pernah hafal je benda ni. Okay, saya nak guna yang ni, spring ni. Okay, awak tengok formula spring saya, T sama dengan 2 pi square root m over k. Okay, saya nak dapatkan relate, dia minta omega. Apa formula omega? Omega sama dengan apa? 2 pi over t. So T sama dengan 2 pi over omega lah. So saya boleh buat 2 pi over omega ni saya masukkan dalam ni. Sama dengan 2 pi square root m over k. 2 pi boleh cancel. So 1 over omega sama dengan square root m over k. So terbalikkan, so omega sama dengan k over m lah square root. So dapatlah formula ni. Ni lagi senang. Boleh tak ni? Boleh. Okay, so kita pergi baliklah kepada soalan tadi. So soalan dia mana dapat ni sebenarnya kan asal dia kan? Okay, so soalan dia suruh tanya omega. Kenapa kita tak boleh terus buat guna formula O sebab kita tak ada K? Kalau saya terus guna formula yang T tu tak boleh ke? Sebab saya dah tahu ini adalah pasal spring kan? Kita tengok balik soalan dia. So dia bagi tahu ini adalah pasal spring, yes. Dia dah bagi tahu ini adalah spring. Tak boleh ke saya terus guna T sama dengan 2 pi square root m over k. Okay, so saya nak guna formula. Saya carilah period dulu. Okay, M. Ada tak M? Ada ni kawan awak bagi dah M. Cuma saya tak ada K. So K kena guna formula ni lah. Sebab dia adalah F sama dengan weight lah. So jadi awak guna formula ni lah. Mg sama dengan K. So dapatkan K. So saya dah ada M, saya dah ada K. So saya dapat T. So bila saya dah dapat T, omega sama dengan 2 pi over T. So saya boleh dapatlah jawapan yang sama. Boleh jugalah nak guna cara macam tu. Kalau saya sebab saya takut saya tak hafal ni. Sebab saya pun tanya awak tadi kat mana awak dapat ni, awak pun tak boleh nak jawab mana awak dapat tu. Sekarang memang awak boleh cakap awak boleh tengok buku. Nanti masa exam awak tak boleh tengok buku. So, okay, boleh faham tak? So soalan nombor 10A ni mula-mula awak guna formula F sama dengan KX. Tapi disebabkan dia hanging, so F ni boleh jadi sama dengan mg sebab dia adalah hanging. Sebab dia dia tergantung. So sama dengan kx. So k sama dengan mg over x. Okay, kalau awak dah masukkanlah nilai-nilai ni, so dia dapat 98.1 nm. Negative 1. Okay, betul. Ni bukan dapat akhir Okay. Lepas tu apa saya akan buat? Saya akan guna formula period. Period sama dengan 2 pi square root m over k. Okey, T pula adalah sama dengan 2 pi over omega sebab saya nak cari omega. So saya guna je lah formula yang ni. So 2 pi boleh cancel. So omega bawa sana. So dapat terbalik lah. So K over M. So saya dapatlah formula ni. Inilah formula yang kawan awak dapat tadi tu. Ni. Dia tak payah buat ni dah. Ni buang. Ni. Inilah formula ni.
Ni. Faham tak Sofia? Sofia? Tak dengar pula Sofia. Faham madam. Okay. So itulah datang formula ni Okay, so K masukkan nilai, so M masukkan nilai, so dapatlah jawapan. Dan jawapan dia betul lah. Unit dia adalah rad as -1. Okay, soalan number B. Okay, soalan number B. Dia nak apa soalan number B? Dia minta period. So dia suruh cari T. So awak guna formula omega dah ada, T sama dengan 2 pi over omega. Okay, betul lah. So 2 pi divided by omega. So dapat 0.028 second. Okay, soalan number C, dia minta Vmax. So Vmax sama dengan AU lah. So A ada, omega ada, so dapatlah 0.44. Okay, dan soalan number D, dia minta Kmax. Okay, kalau kita tengok formula K sama dengan half mv squared. Okay, boleh juga awak nak guna formula ni. Okay, di mana awak dah ada M dan V ni mesti guna max lah sebab dia nak Kmax. So minta Kmax, so half M, V pun mesti max punya lah. So dia masukkan yang ni punya. Okay, bagus. So dapatlah jawapan. Okay, betul. Sebab dia minta Kmax. Okay, ada satu lagi cara. Katakanlah awak guna formula yang dia bagi tu. Mana satu lagi formula dia bagi tu? Ni. K sama dengan half M omega squared A squared minus S squared. Katakanlah awak tak ingat dah apa-apa formula K, you nak guna formula ni. Okay, saya nak guna formula ni So K sama dengan half M omega squared A squared minus X squared. Soalan minta dekat max. Okay. Dekat mana berlakunya kinetic maksimum? Kat mananya berlakunya kinetic maksimum? Ingat tak saya ada cakap? Ingat tak video tu? Dekat mana berlakunya Kmax? Dekat amplitude ke? Dekat equilibrium ke? Dekat mana? Equilibrium. Ya, dekat equilibrium. Ingat tak ni? Aduh, budak-budak ni dia tak ingat dah. Ada video yang saya bagi simple harmonic motion. Banyak video simple harmonic motion yang dia tunjuk. Ni. Ni. Ingat tak? Yang ni, yang dia cakap. AC pula. Ini yang lain lah. Ni. Okay. Kinetic energy adalah berlaku dekat equilibrium. Paling maksimum at equilibrium. Potential berlaku dekat paling maksimum lah. Dengan paling negatif atau positif. So kena ingat ya. Equilibrium akan menyebabkannya berlaku K maksimum lah. So yang ini. Okay, so kalau awak tengok balik ni, saya nak guna formula ni. So apa jadi kat X saya? Dia berlaku dekat equilibrium. So ini saya letak kosong lah. So saya akan dapat formula K max saya sama dengan setengah M omega squared A squared. So inilah formula saya. M, ada tak M? Ada ni M, ni M. Ada tak omega? Ada, kawan awak dah cari tadi omega, squared kan dia. A, ada tak A? Ada. Ni 0.02. Yang dia lepaskan tu adalah A lah. So saya akan dapat jawapan yang sama. So kena ingat ya, equilibrium. Kena ingat. Ini awak punya spring. Spring. Bila dekat equilibrium adalah K maksimum. Potential maksimum adalah berlaku dekat amplitude. Sama ada positif atau negatif. Itu berlakunya potential maksimum. Ini kalau case spring. Kalau case pendulum sama jugalah. Dekat equilibrium adalah hanya ada K max sahaja. Kalau dekat maksimum akan ada potential. Apa jadi kalau kat tengah-tengah? Kat tengah-tengah dia akan ada dua-dua lah. So dia akan ada K dengan ada potential. Tapi bukan dalam keadaan maksimum lah. Dia ada nilai lah. Dan nilai dia tu mesti sama dengan total energy. Sebab energy are conserved. Macam contoh case spring ni dekat tengah-tengah. Katakanlah soalan suruh cari, katalah A dia bagi 5.
Dia suruh cari berapakah energi dekat 2. So dekat 2 ni ada berapa type of energy? Ada 2 tau. Potential dengan kinetic. Kena tambah lah. Awak kena siap tambah potential dengan kinetic. Tetapi dua-dua nilai ni akan sama dengan E. Sebab E tadi graf dia straight. Dia sama sahaja dekat mana-mana. Okey. Boleh tak ni? Faham tak tu? Boleh tak? Dia puji, dia diam pula dah. Boleh. Boleh, Okey. madam. Okey, soalan nombor 11. Okey, kita tengok soalan nombor 11. 11. Siapa 11? Ya. Kalau in equilibrium, amplitude bukan zero. Dalam equilibrium, yes, X0. Betul? X0? Tadi saya buat X0? Amplitude tak. Amplitude ada nilai. Amplitude ada nilai. Amplitude adalah constant. Amplitude is the maximum displacement. Ni. Ini adalah nilai. A adalah constant. X ni kedudukan dia di mana. So dalam kes ni bila dia maksimum baru X you letak 0. Amplitude is amplitude, nilai. X ni adalah where dia duduk. So K max is happen when X is 0. That's why you letak sini baru 0. Amplitude ada nilai. Okay, thank you madam. Okay. Okay, nombor 11. Siapa? Zulaika. Okay, kita tengok soalan Zulaika. Nombor 11A. Determine the length of the simple pendulum whose period is 0.5. So ini adalah case pendulum. So Zulaika guna formula pendulum. Bagus. Betul dia guna formula LG lah. LG ni formula untuk length pendulum lah sebab dia ada length. Pendulum ni yang ni lah. So dia ada length. So T dah ada, L ada, G 9.1. So dapatlah betul. Jawapan dia length lah. Inilah 0.062. Okay, soalan nombor 2, B. Dia minta determine frequency of simple pendulum if the leaf is accelerate upward 3. Okay, macam mana cerita ni tak faham lah. Okay, cerita dia macam ni. Mula-mula dia buat eksperimen tu kat bilik. Dia buat macam awak buat eksperimen chapter, eksperimen 5 kan awak buat kat bilik. Eksperimen yang awak conduct tu, yang awak kena buat video tu. Awak buat eksperimen tu kan kat bilik. Awak buat, okay, pendulum. Okay, lepas tu awak ambil setup awak tu, awak pergi masuk lift. Awak nak buat eksperimen tu dalam lift. Kan? Faham tak? Boleh tak imaginasi awak tu? Sampai. Okay. So eksperimen yang awak rakam tu, sekarang ni awak ambil barang-barang tu, awak pergi buat kat lift. Tak ada kerja pula lah budak dia nak buat eksperimen kat dalam lift. Okay, awak buat eksperimen tu kat dalam lift. Tapi lift tu dia tidak bergerak dalam keadaan constant. Dia ada acceleration dan acceleration dia adalah downward. Dia gerak ke bawah. Gerak ke bawah ke gerak ke atas? Gerak ke atas. Sorry, dia gerak ke atas. Okay. So adakah what happened to the frequency? Soalan tu tanya. Soalan tanya frequency ke period? Frequency. So frequency dia tak akan sama. Sebab apa? Kalau secara logiknya kan awak buat eksperimen bandolan tu kan dekat bilik dengan awak buat eksperimen dengan tengah bergerak. So bandolan tu akan ada efek lah. Dia akan mungkin sama ada dia cepat atau lambat. Okay, so saya akan buatlah situasi dia. Yang pertama awak buat dekat bilik. So yang ini you buat dekat room lah. Okay, yang kedua awak buat dekat dalam lift. Tapi lift tu tengah bergerak naik atas. Satu lagi awak tengah buat dekat dalam lift juga tapi dia bergerak ke bawah. Dan satu lagi case awak tengah naik lift juga awak buat eksperimen tu tapi dia tengah free fall. Okay, apa maksud free fall? Dia jatuh lah, putus. Awak punya kabel lift tu putus. Kabel putus. Dia jatuh ke bawah. So dia akan jatuh ke bawah. So kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, so kalau dalam room macam biasa je lah you akan guna T sama dengan 2 pi square root L over G. Tak ada masalah. Sebab G dia adalah depend pada masih lagi pada gravity. Okay, tapi bila you buat eksperimen ni di dalam lift, masa dia tengah naik ke atas, formula awak akan sama juga. Okay, dia akan efek siapa? Okay, dia akan efek period. Sebab kalau contohnya awak tengah buat eksperimen tapi tengah goyang-goyang, period awak memang akan berubah. Okay, dia akan efek siapa? Dia akan efek length ke? No, dia tak akan efek length. Sebab length masih lagi constant. Kalau sini 10, sini masih 10, sini masih 10, sini masih 10. Dia tak akan cikgu saya naik lift kan, tiba-tiba saya punya pendulum, saya punya benang tu tiba-tiba jadi 5.
tak ada, tak pernah lagi. Tak boleh tak boleh. Length tu tak akan berubah. Length tu fix. So the one that dia akan effect adalah this gravity. Tapi cikgu dia buat kat bumi. Yes. This G is belong to bukan Earth punya lah dah sekarang. G ini adalah gravity experienced by the pendulum. So G ni saya akan letak G prime lah. Sama juga dengan kes ni, T ni akan jadi 2 pi square root L over G prime. So sama juga dengan kes ni, T ni akan jadi 2 pi square root L over G prime. Yang ini je sama dengan G. Padam pula dah. Yang ini je sama dengan G lah sebab yang ni tak ada efek siapa-siapa. Dia hanya depend pada gravity lah. Yang ini dia ada orang influence dia iaitu acceleration. So apa jadi pada G ni? So G prime awak ni adalah akan jadi G plus A. Dia akan tambah. Tapi kalau yang ini G prime awak adalah G minus A. Dia akan tolak. Sebab dia turun ke bawah. Kalau yang ini pula, okay, dia jatuh due to the influence of gravity. So G prime awak ni akan jadi G minus G, iaitu akan jadi 0. Kena faham kan tu? Cuba fahamkan balik. Okay, saya buat situasi lah. Okay, katakanlah awak, kan tadi awak buat eksperimen kan? Eksperimen chapter 5 tu kan? Eksperimen 5 tu kan? Awak tengah buat eksperimen, tiba-tiba kabel putus. Awak nak tak buat eksperimen? Tak. Awak akan panik betul tak? Betul. Awak tiba-tiba kabel putus. Oh, memang kita tak ada masa nak buat eksperimen. So there are no period. Sebenarnya awak tak akan sempat membuat oscillation. Dan sebab lagi pun bila dia jatuh, dia akan jatuh dia macam langgar. Mok, dia langgar-langgar kan. So dia tak akan sempat buat one. Faham tak saya nak cakap ni? 1, 2, 3, 4. Tak ada. Dia akan berterabur. Dia terabur. Dekat dalam lift tu dia berterabur. Dia punya pelanggaran tu. So that's why T dekat sini akan jadi 0. So dapat 0 lah. There are no period. Tak ada berlakunya satu complete oscillation. Faham tak? Faham itu. So bila free fall, dia tak ada period. Sebab dia tak sempat nak buat satu complete oscillation. Okay, tapi kalau dia naik atas, yes dia sempat buat oscillation. Tapi cuma the G dia ni akan jadi plus lah, you tambah. Tapi kalau dia turun, so you akan tolak. So yang ini kena take note lah ya, yang ini, yang saya buat ni. Kalau yang ini G je lah. Tapi kalau naik atas tambah, kalau tolak, kalau turun ke bawah, dia tolak sebab dia negatif. Dia turun ke bawah. Negatif ni bukan maksud decelerate Negatif ni maksudnya dia ke bawah. Ke positif ni ke atas. So yang ini tak adalah kosong. So kita tengok kawan awak buat tadi. So apa dia buat? Dia tambah. Very good dia tambah. Kenapa dia tambah? Sebab dia naik atas. So dia naik atas, G baru ni. G ni dia letak G prime lah Ini G barulah dapat 12.81. So masukkan nilai. So dapatlah nilai ni. Tapi soalan bukan minta T, dia minta frekuensi. So dia 1 over. So inilah jawapan dia. Katakanlah saya tukar soalan. Kali ni saya kata dia accelerate downward. So apa yang saya kena buat? G ni saya akan buat tolak lah. So dia akan jadi minus. So less lah. So nanti buat benda yang sama lah So faham So kalau naik ke atas tambah. Kalau turun ke bawah tolak. Okay, apa jadi pula kalau nombor C? Okay, kita baca nombor C. Nombor C dia kata determine the frequency of the simple pendulum when the leaf is free fall. Dia jatuh. Free fall. Maksudnya dia jatuh tak sempat lah buat oscillation, dia jatuh. So G prime awak adalah G minus G lah 0. So that's why kalau awak buat G sama dengan 0. Boleh? Faham? Ini konsep So dia masukkan nilai G0 so dia dapat T0 for frekuensi 0. Okay? Boleh? Boleh, madam. Okay. Soalan nombor 12. Okay, kita masuk soalan nombor 12. Ini saya besar sikit. Okay, soalan nombor 12. The displacement x for particle t in simple harmonic motion is given by equation ni. X sama dengan 10 sin 20t. Determine the length of pendulum so that it has same period as the particle. Assume G is 10.
Okay, so soalan ni dia suruh cari length. So dan ini adalah case pendulum. So kita tengok siapa yang kena buat ni. Alamak. Jangan keep. Alamak. Semua ada ke tak ada ni? Tak ada yang tinggal. Ada lah sini. Nampak tadi nombor 12. Ni 13. 12 tadi ada ke? Tak ada je, siapa buat nombor 12 ni? Saya madam, saya dah hantar. Alah, saya dah tekan ni. Awak hantar balik. Okey, Saya madam. tekan ni. Saya tak sempat save lah tu kot tadi. Apa ke benda lah pula. Sementara tunggu kawan awak upload. Dah upload dah belum? Kita terus buatlah nombor 13. 13. Okay, 13 apa? Zahin. Okay, an object mass 1 kilo is connected vertically spring. So sama jugalah case spring. Baguslah Zahin dia guna formula ni. Formula mak ni. Mak ni. Alamak. Nak lari pula mak. Mak. Okay, dan dia bagi period adalah 1 second. So 1 second. Determine the new mass if the period is 0.5. Oh, so dia ada dua lah case ni. So dia ada case pertama, dia ada case kedua. Okay, case pertama, so Zahin guna formula T sama dengan 2 pi square root M over K. So dia kata bila T adalah 1, dia masukkan mass constant, so dapat K. K ni dia pakai untuk yang second pula lah, yang ini T yang kedua lah. So T kedua sama dengan 2 pi mak juga, tapi mak yang baru M ni adalah M baru lah. So K masih kita guna K yang sama. Kenapa Zahin boleh guna K yang sama? Tak faham lah Zahin. Dia constant, madam. Macam mana awak tahu dia constant? Tak ada pun dia cakap dia constant. Sebab apa? Sebab spring constant. Sebab kita masih guna spring yang sama. Ya, K tu depend pada material of spring. So this K is depend of material of spring. So dia depend pada type yang awak pakai. Kalau spring tu pada mass, mass maksudnya lain. K dia lain lah. K untuk mass dengan gold dengan K untuk aluminium is different. But it doesn't matter how many load you letak, the K still remain constant because K is depend on the material. So that's why Zahin boleh guna K yang sama. But the M, we can't use this one lah because our period is changing. So meaning the mass is changing lah. Mass awak berubah. So inilah soalan dia. Soalan pertama, case pertama dia masukkan nilai, dia dapatkan K. So K yang dapat tu dia masukkan untuk yang case kedua, tapi the M is unknown lah because our period is changing. Tadi 1, sekarang U period adalah 0.5. So that's why you get the MU. Ni Zahin buat M prime lah, M baru iaitu 0.025 kg. Okay, bagus. Okay, kita buat soalan yang terakhir, nombor 12. Okay, kita tengok soalan Nabil, nombor 12. Okay, soalan Nabil tadi kita dah baca. Okay, very good Nabil, dia letak general equation. Saya suka awak letak general equation. Sebab apa? Ini anda menunjukkan you faham. 10 tu siapa punya? A. Omega tu siapa punya? 20. So you tak mudah melakukan kesilapan. Okay, soalan pertama dia tanya apa? Dia tanya determine the length. So dia suruh cari length. Okay, so kawan you guna, Nabil guna T equals to 2 pi square root L over G. Very good lah sebab ini adalah formula untuk pendulum. Okay, T tak ada tapi Nabil guna formula omega 20. So 2 pi over T. So T sama dengan 2 pi over 20. So you dapat T lah 0.13. So dia masukkan. So 2 pi L nak cari G adalah 10. Kenapa tak guna 9.81 ya Nabil? Dalam question tu dia suruh pakai 10 madam. Okay, very good saja je. So dia suruh pakai 10. So please be careful when you read the question. If the question asks you to use 10, just use 10. Jangan orang pandai. Cikgu dia bukan 9.1 ke? You have to follow the question. Macam awak lah pergi kedai. Awak nak makan mi kari. Lepas tu orang tu bagi awak nasi ayam. Marah tak? Marah lah. Orang suruh bagi mi kari, awak minta dia bagi awak nasi ayam. Siapa yang nak bayar sekarang ni? Samalah juga dengan exam. The one that want to give you mark is examiner. So you have to follow apa yang dia minta.
So jawapan dia betul lah 0.025 meter. Alright, very good lah. Most of you faham lah ya. Yang chapter ni. Chapter ni very important lah sebab markah dia sangat besar ya. Okay, kita tengok soalan PSPM. So you dah boleh start buat PSPM ya. So saya harap you dah boleh buat lah start PSPM. Okay, so kita tengok soalan PSPM. Sebab kita ada masa, kita buat PSPM. So nanti saya ada masa. So hari ni, esok ada kelas lah Jumaat ni pukul 3. 3 sebab kan sebab tak boleh dah buat pukul 12 tu. So pukul 3 Okay, saya buat nombor 8 ni. Ini tahun lepas punya soalan. Okay, tengok markah dia 5, 2 ni. So 10 marks. So besar 10 markah, sangat besar. Okay, so soalan dia. Okay, kita tengok soalan dia. Okay, pertama sekali tengok graf. Bila tengok graf, please look at the unit. Unit ni lah yang memperangkap diri awak. So Y meter T second. Okay, so kalau Y, cikgu bukan ke selalunya graf dia X lawan T. Ya. Kalau awak tengok selama ni awak belajar, even you tengok nota, graf you semua X lawan T. Mana ada kita belajar graf Y. X lawan T nampak ni. Janganlah panik. Y dengan X adalah benda yang sama. Kalau X maksudnya dia duduk dalam keadaan horizontal lah. X. Kalau Y dia duduk dalam keadaan vertikal lah. So benda yang sama. So jangan panik lah bila nampak X dengan Y. Dia benda yang sama, tak ada masalah. Okay, dan dia bagi 2. 2 ini adalah amplitude lah because this is the maximum displacement yang dia boleh pergi. Ini adalah A. So 5 ni adalah apa? Period. Time taken to complete one oscillation. Okay, so kita pergi kepada soalan pertama. So dia suruh determine amplitude. Okay, awak tengok apa ramai kawan awak buat tau. Masa yang ni tahun lepas ini awak buat apa tau. Dia tulis, oh dia excited nampak tengok soalan ni. Oh dia tulis 2. A sama dengan 2. Salah. Kenapa salah? Tak ada unit. Tak ada. Tak ada. 2 meter. Yes, tak ada unit. Sebab dia excited sangat. Dia tengok, oh senangnya soalan ni. Memanglah senang. Tapi kena letak unit. Ya. Okay, number seterusnya dia minta omega, angular frequency. Sama dengan 2 pi over T lah. So 2 pi divided by T, so 5 lah. Mak kalkulator saya tak bawa keluar lah pula. Okay, saya keluarkan kalkulator sekejap itu soalan pasti tahun lepas tau. Senang gila kan soalan dia. So kita tekanlah kalkulator 2 pi divided by 5. So jawapan dia adalah 1.26. 1.26. Lepas tu salah. Kenapa salah juga? Kenapa salah? Unit. Apa unit omega? MS negatif 1. Radius negatif 1. Yes, radius negatif 1. So unit unit penting. Nampak je 5 markah ni free je. Bukan 5 markah free. Maksud saya 5 markah ni senang berbanding chapter 2. Kalau chapter 2 kan kita pening kan. Chapter 2 awak kena lukis dulu, kena buat table, kena buat X component, kena buat Y component. Yang ni 5 markah macam ni je. Buatlah chapter ni. Habis cikgu boleh pilih ke? Bukanlah maksud saya boleh pilih. This chapter is compulsory for you. Sebab saya takut most of you ni masalah je masa. You need to do this question. Ada berapa total soalan? Ada 13 tau. Okay, kalau awak tengok susunan dia. Cikgu ni bukan chapter 8 ke? No, ini chapter 9 sebab chapter 8 adalah assignment. So you akan ada berapa soalan? Ada 13 total lah. Ni PSPM 2021, 2020. So you ada 13 soalan. So you have to settle this within 2 hours. So kalau boleh nak tak nak, kalau you tak faham yang ni, okay skip. Jangan ambil masa yang lama. Dan please chapter ni wajib buat. Sebab kita nak target 10 marks je. Sebab benda yang senang. Madam. Ya. Chapter 8 memang tak ada dalam PSPM kan? Memang tak ada. Tak ada. Kan berawal lah tu. Sebab saya tengok ada buku, dia ada keluar hasil chapter 8. Tak ada. Chapter 8 tak ada dalam PSPM. Okay, so kita skip je lah madam. Ya, skip. Tapi UPS ada. UPS 3 ada. UPS ABC boleh tengok buku. Tak ada masalah lah. Kan?
UPS kan boleh tengok buku, lagi-lagi dah masa data metrik ni macam-macam terjadi. So chapter 8 tak perlu nak teruk, jangan hanya perlu tahu term-term tu je. Sebab apa dia keluar nanti dekat UPS, ala UPS pun boleh tengok buku kan, ada sempat dia nak buka nota tu. Okay, so chapter ni adalah chapter 9 tau, bukan chapter 8 tau, chapter 9. Yang ini wajib buat sebab dia 10 markah. Dan soalan cuba tengok soalan dia, ya Allah macam nak menangis dia tengok soalan ni. Berbanding chapter 2, ingat balik, berbanding chapter 4, berbanding chapter chapter apa lagi, chapter 6. Chapter 6 pun senang sebenarnya. Berbanding chapter 2 lah. Sebab apa? Kalau chapter 2 kan kena fikir, dia duduk kat angle mana, dia projectile ke free fall, tak tahulah awak ingat lagi ke tak ingat. Dah hilang ingatan dah chapter 2. Okay. So buatlah chapter ni. Okay, satu lagi soalan. Dia tanya apa? Vmax. Awak dah tahu dah. Oh cikgu, Vmax tu ke au? Au. Okay, yang ini dia akan bagi markah. Kenapa yang ni tak ada dalam formula given. So yang ni ada markah lah. Okay, A. Berapa A saya? Ni 2. So 2. Omega saya yang ni. Okay, bila yang ni nak tekan kalkulator, saya tak akan ambil yang nilai ni lah. Saya akan ambil nilai yang ni. Sebab apa? Yang ini lagi tepat jawapan dia. So kan tadi awak dapat tadi ni. So saya darab je 2. So saya dapat jawapan akhir letaklah 2.51. Unit MS negatif 1. So tak check balik. Sentiasa check balik. So 5 markah. 5 markah. Senang je 5 markah. Sebab kita nak target 40%. So kalau boleh 5 markah dah dapat, so tinggal lagi 35% dia nak cari. Kenapa nak berapa persen je? Sebab kan markah PB kan saya dah ajar dah hari tu. Markah PB 60%. Markah PB 60%. UPS ramai yang okey. InsyaAllah lah yang lain tu semua okey lah kan. PB adalah 60%. Kalau UPS adalah 20%. Lepas tu assignment semua orang dah dapat dah 20% tapi hanya ambil 10% je tau. Lepas tu amali kan, praktikal adalah 30%. So total 60%. So kalau 60% ikut you punya RPS banyak kali dah ni ikut saya dah cakap. Kalau ikut kat awak punya ni 60% sebenarnya awak dah ada di dalam ni B-. B-. So that's why saya nak awak dapat 60%. Kalau awak dapat 50 lebih, awak dekat C+. Nampak tak beza dia? Tapi nak buat macam mana? Dah UPS dah terlepas. Ada je yang dapat teruk UPS hari tu. So mungkin kebanyakan awak berada di sini lah. Siapa dapat full mark lah berada di sini. Jadi awak perlu tambah sikit je markah lagi untuk dapat A lah. Maksudnya kalau boleh dapatkan dalam 40% lah sebab total untuk PSPM adalah 80%. So kalau boleh kita nak 40%. Maksudnya separuh daripada soalan 13 ni you boleh buat, you confident dapat jawab separuh. Faham tak saya nak cakap ni? Kau tak faham? Faham. Faham, okay? So chapter ni buat. Okay dah 5 markah. Okay, soalan nombor B. Deduce expression of the motion. Okay, kita tengok macam mana, apa maksud deduce expression? Maksudnya you kena buat equation. Expression tu maksudnya kena terbit equation. So equation apa madam? Tak tahu. Okay, tengoklah graf apa dia bagi. Kalau dia bagi graf Y lah awak pakai. So awak kena buat Y sama dengan A sin omega T. Sebenarnya kalau ikutkan dia punya awak punya learning outcome X sebenarnya. Tapi awak kena follow lah apa yang dia bagi. So dalam kes ni dia bagi Y, awak follow lah Y. Okay, bukannya buat macam ni. Ini general ya. Kenapa sin? Sebab saya tengok graf ni bentuk sin. So kalau graf ni bentuk cos, kenalah buat cos. Janganlah terlalu lurus. Oh cikgu saya ingat sin je. Tengoklah soalan. Tengok soalan. Kalau graf dia cos. Kalau graf dia V, cikgu graf dia V. Buatlah V. Kalau graf dia A, buatlah A. Mana tahu ni keluar graf acceleration. So janganlah buat Y, buat A. Follow the graph. Soalan ni tanya berdasarkan graf, bukan berdasarkan sukati awak. Follow graph. So Y. Okay, Y lah. So A saya 2. Saya letak 2 sin omega. Okay, omega ni selalunya kita tak pilih yang nombor. Kita pilih yang pi ni. 2 pi phi T. Dah. Okay, ni bukan jawapan akhir lah.
Sebab apa? Markah dia nampak tu 2 markah. Okey, kena tulis bawah ni where. Where, Y in meter and T in second. 2 markah. Dah dapat 7 markah. Susah ke deduce ni? Boleh tak? Boleh. Boleh saya rasa, saya harap boleh lah. Benda ni benda yang senang. Dia tak macam chapter 2. Benda ni direct. You kena tengok graf je. Kalau graf cos, buat cos. Kalau graf sin, buat sin. Kalau ada graf Y, buat Y. Kalau ada graf V, buat V depan ni. Cuma tukar sini lah, V is ms -1. T in second. Okay, number C. 3 markah. Dia suruh sketch. Graf apa? Velocity lah one time. So kita pun dah banyak buat latihan pasal sketch kan. Okay, so kita nak graf apa? V. Okay, macam mana saya nak tahu sketch graf apa? So awak kena terbitkan. That's why you belajar differentiate. Kalau awak ingat balik, saya ada ajar awak differentiate. Number C. Okay, pertama sekali kalau tak tahu apa-apa, buat je ni. Buat je ni. Label exist. 1 markah. Sebab awak tahu graf apa awak nak plot. Graf V lawan T. Sebab soalan kata V lawan T dah. Okay, lepas tu macam mana dapat ni? Ini. Dia bagi awak ni kan formula ni. Okay, V sama dengan dy over dt lah. Kita differentiate dia lah. So d over dt 2 sin 2 pi phi t. So saya akan differentiate. Macam mana saya ajar differentiate? Tengok kepada siapa main karakter dia T. T kat sini. T ni duduk mana? Dia duduk dalam rumah sin. So dia tak boleh dikeluarkan lagi. Kena differentiate sin dulu. Okay, siapa yang tak ada kaitan dengan, tak ada hubungan dengan T? 2. So 2 bawa ke depan. So dapatlah 2. Sin differentiate akan jadi cos. Yang itu kena hafal. Lepas tu yang ini, ingat saya kata bracket ni jangan ubah. Ini face. Fasa dia sama. Macam saya cakap, saya tengok nampak anak bulan. Awak pun kat rumah awak akan nampak anak bulan. Dia fasa tak akan berubah. Fasa is the same. Face. Okey, lepas tu kena differentiate satu lagi. T. Siapa depan T? 2 pi per 5. Bawa ke depan. So 2 pi per 5 ni bawa ke depan. So awak akan dapat 4 pi per 5 cos 2 pi per 5 T. Ini formula lah untuk V nanti. So bila saya tengok ni, oh ini adalah graf cos dan dia cos positif. So saya buatlah graf cos. Lepas tu atas ni nak letak apa cikgu? Saya follow lah ni. Inilah Vmax. Ataupun awak nak letak ni pun boleh. 2.51 ni. 2.51 atau 4 pi per 5. Tak kisahlah. Selalunya kita tak nombor tau. 2.51. Yang ini negatif 2.51. Yang ini adalah apa pula? Period satu complete oscillation. Berapa tadi? 5. Okay, kita tengok balik graf dia. Okay, ada masalah. Apa masalah dia? Kalau awak tengok graf ni, dia 2 kali oscillation. So awak buatlah 2 kali follow. Tapi saya rasa dalam exam kalau awak buat ni pun dia akan terima. Dia tak tahulah, takut dia jadi rigid lah. Saya takut dia mengalang-ada kan. So kalau dia mengalang-ada, kita kenalah jadi mengalang-ada jugalah. So kita kena follow lah. Okay, sebab tadi saya buat ni hanya untuk 1. Sebab soalan tadi ada 2 complete oscillation. So saya kena tambah lah. Sekejap, warna merah. Okay. Saya tambah. Okay. Ni kan puncak bertemu puncak. Puncak bertemu puncak. Dan dia adalah 10. Mana cikgu tahu 10? Saya tengok dekat soalan. Ni awak tengok ni dekat soalan ni. Ada 10 ni. Ada ni 10. 5, 10. Saya follow je lah. Peak time ni tak berubah tau. Okay, kalau awak nak lukis graf A. Dia kata tiba-tiba pula kali ni soalan suruh graf A ni. Saya akan buat benda yang sama. Benda yang sama. A ms -2 T second. Okey. Tapi saya tak tahulah yang ni saya kena differentiate lah ni. Tapi saya masih ada 5 dengan 10. Time tak akan berubah. Sebab time dia adalah skala, dia tak kisah. Maksudnya kalau kita tengah bawa kereta kan. So ada berlaku perubahan distance, ada berlaku perubahan velocity, ada berlaku perubahan A with time. Time tu masih berjalan. Time tu dia tidak berubah mengikut. Cikgu velocity time dia lain. A tu tak. Dia kan berjalan serentak.
Okey. Boleh tak? Boleh. Boleh, Boleh So nampak idea ini PSPM ni. Macam ni lah PSPM. So saya harap awak nampak lah idea dia macam mana. Okey, so dapatlah 10 markah. 3 markah tu datang daripada mana? Label ni, shape dan U label ni. Nilai-nilai ni. 3 markah. So tahun ni tak tahulah dia tanya apa. Kalau dia tanya benda yang sama, cuma kali ni tahun ni dia keluar soalan V lawan T. Soalan semua sama. Cuma mungkin yang ni dia tanya apakah V maksimum. Yang lain ni boleh cari. Tak tahulah, manalah saya tahu soalan apa keluar. Tapi soalan je macam ni lah. Okey, cuma tahun sebelum tu soalan ni agak susah bagi saya lah. Kita tengok soalan tahun sebelum tu. Saya buat setengah jam lah untuk pasir Sebab yang ini saya tak suruh awak buat. Sebab yang ni pasir session. Kenapa Meda tak suruh buat? Sebab saya nak awak buat masa bila awak dah habis settle semua. Nanti awak cuba try buat dalam 2 jam. Sempat tak nak buat ni? Mesti tak sempat. Tapi kalau siapa-siapa yang ada masa kan, rasa tak cukup latihan nak buat juga, buat lah, tak ada masalah. Awak boleh buat sebenarnya kalau awak perasan. Soalan kuis saya semua saya ambil kat sini je. Kalau perasan lah. Selalunya budak je perasan. Tak tahulah dia tahu ke tak tahu. Kalau awak perasan sebenarnya soalan kuis saya semua saya ambil kat sini. Saya tak ada mereka-reka, tak ada masa saya nak mereka soalan. Okey, tengok soalan ni. Sama juga chapter 9. Okey. Berapa markah? Cuma 2 tahun sebelum tu dia 12 mark. Dia tak ikut yang baru lah. Baru ni 10 sahaja. Okey. So, awak tengok soalan ni. Soalan ni pasal apa? Energi. Kalau awak tengok soalan tadi, tak ada energi. So, saya takut soalan tahun ni keluar energi balik lah. Kalau dia nak buat apa? Dia nak buat selang-seli kan. Sebab soalan sebelum tu adalah pasal ni. Ni. Graf lagi. So, sangat takutlah kalau soalan tahun ni dia keluar pasal energi. So, jadi kita kena buat lah soalan ni. Kita nak tengok macam mana soalan ni macam mana. Okey, dia bagi U lawan X. Okey. Apa-apa yang duduk dekat ujung ni, ini adalah amplitude. Sebab ingat gerak mangkuk awak tu paling ujung tu adalah amplitude. So ini adalah X lah di antara dia. So yang ini adalah U lah, U maksimum lah, potential energy paling maksimum. Okay, kita baca soalan dia. Figure 8 show a potential energy mass. So dia bagi mass 0.5 object undergo simple harmonic motion. Determine the velocity when time is 2 second. Okay, 8 markah tu besar lah bagi markah dia. Okay, soalan ni apa benda ni? Okay, dia tanya pasal U. So saya pertama sekali apa saya buat, saya pergi tengok formula. Okay, apa formula U? Ni formula U kat sini. Ni, nombor 43. U sama dengan half M omega squared X squared. Saya akan tengok formula je dulu. Okay. Sebab saya pun tak dapat idea ni. Apa benda ni? Half M omega squared E squared. Okay, saya ada ni formula ni. Okay, soalan minta velocity. Mana ada formula velocity kat sini? Okay. Katakanlah saya ada U 13.5. Setengah M saya ada 0.5. Omega saya akan dapat A saya 3 square. So saya akan dapat omega. Okay, saya akan dapat omega. Jadi apa kaitan omega dengan V? Macam dah. Okay, tak apa, kita cari dulu omega sebab kita pun dah tak faham apa benda ni. Okay, 13.5. Yang ni saya nak guna calculator mode lah sebab dah lama tak guna calculator. Okay, ni sama dengan 1/2. Sebab sebenarnya kena praktis ni banyak kali ni baru awak buat okey guna yang cara macam ni. So darab X squared darab 3 squared. 3 squared. Saya tak akan tekan sama dengan saya akan tekan shift soft. So saya dapat jawapan. Tapi saya kena make sure left tolak right kosong. Ni saya boleh terima lah. So jawapan saya adalah 2.45. 2.45 lah. Red S negative 1. Betul tak? Check balik. 2.45. Tengok equation betul tak? Okay, betul. So okay. Okay, tapi saya tak menjawab soalan. Soalan nak V. Macam mana ni? Apa formula? Okay, tengok formula. Sebab ini je yang akan menolong awak nanti. Ini je yang akan menolong awak masa exam nanti. Okay, saya tengok formula V. Okay, ada ni formula V. Cari lagi. Ada formula V tak? Tak ada. Ada satu lagi V max yang kita hafal out. Okay.
Dia bagi T masalahnya. So kalau bagi T macam kena differentiate. Macam kena differentiate. Mana ada equation? Macam mana tu? V sama dengan plus minus omega square root A squared minus X squared. Saya memang akan rasa pilih ni sebab saya ada omega, saya ada A. A dia bagi ni 3. Tapi saya tak ada X. Mana saya nak tahu bila T2 dia dekat mana? Macam mana ni? Dapat markah ni? Apa formula lagi? Aduh, jam lah. Cepat. Ada tak siapa-siapa tahu rasa formula apa nak pakai ni? Ada siapa ada idea? Kalau guna formula sin tu boleh ke? Formula apa? Yang A sin W T tu. A sin X sama dengan A sin omega T. Okey. So X sama dengan A sin omega T. Okey, lepas tu awak cakap A tu masuk je lah 3 kan sebab amplitude. Sin omega dah ada dah tadi 2.45. T masukkan T2 lah kan. So dapat X. Okey, boleh cara ni. Ya, saya pun akan terfikir cara ni. Cuma masalah dia macam mana kita tahu dia graph sin atau cos? That's the big question lah sebenarnya. Sebab macam mana kita tahu dia start daripada equilibrium? Tak ada pun soalan cakap dia start daripada equilibrium. Okey, tapi kalau awak tengok, awak boleh nampak lah bila X adalah kosong, U dia adalah kosong. Tapi sebenarnya graf dia pun sama. Okey, tak apa, kita try je buat dulu yang ni. Okey. Sebab itu general sebab dia tak ada mention kan. Satu lagi mungkin sebab dia tak ada mention perkataan dia dilepaskan from amplitude. So bolehlah kita anggap dia start daripada equilibrium. Okey, kita tekan dulu kat kita. Okey, apa masalah untuk ni? Kalau saya tekan kalkulator kan, saya akan dapat jawapan yang salah. Macam mana cikgu tak tekan lagi, cikgu cakap dah salah. Sebab saya tengok kalkulator dah saya tahu dah saya akan dapat jawapan yang salah. Macam mana saya tahu? Sebab cikgu lah, cikgu tahu. Sebab apa? Cepat. Apa masalah kat kalkulator ni? Degree. Yes. Bila saya nampak ni D. Oh no. Salah. Sebab ini tak boleh guna degree wahai anak murid. Ini chapter 9. Kena guna apa? Mode apa? Radian. So kita kena tekan shift, kita tekan menu, kita tekan angle, kita tekan mode radian. Habis tu cikgu daripada awal tadi cikgu tak tukar tak apa pula. Ya, sebab saya tak ada kait dengan sin ni. Radian tu dia akan efek bila awak ada sin atau cos. Kalau lain tak ada masalah. Sebab bila sin dengan cos dia adalah berkaitan dengan degree angle. So that's why dia kena tukar. Kalau tadi tak ada, mana ada sin, mana ada cos. So dia tak akan efek lah. Okay, so nanti bila exam, masa awak tengah tunggu kan, nanti kan awak akan bagi kertas. Dia akan bagi awak kertas soalan. So sementara awak tengah tunggu, dia akan bagilah ucapan lah apalah. So ambil pensel tulis kat tepi. Chapter 9, chapter 10, tukar calculator mode radian. Sebab apa kita ni memang manusia memang senang nak lupa. So yang ini awak terus tulis dekat depan kertas soalan tu. Mesti tukar mode radian. Sebab kalau tidak sayang je apa awak buat tu akan jadi salah. Sebab padahal awak dah buat betul dah, jalan kerja betul. Tekan calculator tak reti. Okey dah. So saya tekan ni. So saya tekan 3 darab sin. Sin mana sin saya? Okey 2.45. 5 saya darab 2 lah. So saya akan dapat jawapan negatif 2.95. Negatif 2.95. Lepas tu kawan awak cakap masukkanlah di dalam ni cikgu. Okey, so saya akan dapat plus minus. Maksudnya benda ni dia duduk dekat belah kiri lah bila T dia kosong. T dia 2. Maksudnya bila T dia 2 dia duduk dekat belah kiri. Okey, omega saya tadi 2.45 kan. 2.45 square root A saya 3 square, tolak lah. Negatif 2.95 square. Negatif tak ada masalah lah. Okey, so saya tekan calculator.
2.45 darab square root 3 square tolak buka bracket negatif 2.95 square. So saya dapatlah jawapan 1.34 plus minus 1.34 ms negatif 1. Okey, apa jawapan dia? Saya rasa jawapan dia lain sikit rasanya. 1.37. Lain sikit lah. 1.37. Kita dapat 1.34. Sebab saya rasa dekat omega ni dia tidak bundarkan. Omega tadi awak dapat sebenarnya adalah berapa awak dapat tadi omega? Alah, saya dah hilangkan dah tadi omega tu yang ni. Awak dapat banyak tadi kan 2.4 something kan. Okeylah, tekanlah kalkulator 13.5 darab 2 bahagi 0.5 bahagi 9 square root answer. So saya dapat tadi 2.45. Sebenarnya jawapan dia adalah square root 6. Square root 6. Square root 6. So kalau awak masukkan square root 6 kat sini, kalau tak percaya lah, okeylah tak percaya kan, apalah cikgu. Okey, square root 6 kita buat. Square root 6 darab, saya buat ni square root, alamak dia tak boleh. Saya kena buat macam ni. Darab square root 3 square tolak 2.95 square. So awak 34 juga, bukan 36. Malah saya dapat 37. Dia dapat lebih kurang lah sebab dia adalah disebabkan awak punya titik perpuluhan tu lah. Okey, itu adalah cara yang ni lah. Okey, ada tak siapa-siapa terfikir cara lain? Ni satu lagi cara lah. Okey, saya tunjuk kat awak satu lagi cara. Dia menggunakan kinetic energy. Okey, di mana formula kinetic energy sama dengan half mv squared. V, sebab kita nak cari velocity. So, V ni, bukan. Dia tak guna, sebab yang V ni dia dapatkan formula ni. Ada budak tunjuk lah, cikgu saya dapat formula ni. Okey, mana dia dapat formula ni? Sebenarnya dia generate daripada X tadi tu. X sama dengan A sin omega T. So saya nak V. V sama dengan dx over dt. So dia differentiate je. So yang ni akan jadi R cos omega T. So dapatlah formula ni R cos omega T. Ni tak ada. Yang ni tak ada kaitan. Dia pergi guna formula K je. Dia tengok formula tak ada. So dia guna ni. So A 3 omega square root 6 cos omega square root 6 T2. So dapatlah 1.36. So tak 3 darab square root 6 darab cos. Alamak. Darab cos square root 6 darab 2. 1.36. Betul lah. Dia nearly sikit lah. 1.37. Tapi tak apa, dia akan tengok apa yang awak letak lah. Okay. Boleh faham tak ni? Ke tak tahu nak buat soalan macam ni? Ke panik lah? Okay. Okay, saya ulang balik lah soalan ni memang susah ni, 8 markah ni. Okay, soalan ni pertama sekali awak just guna formula U yang dia bagi. Ni formula U ni, U. So awak akan dapat omega. Okay, lepas tu cari formula yang boleh kaitkan dengan V. Sebenarnya bila ingat tak saya cakap, V ni ada dua formula. Satu adalah dx over dt, satu lagi plus minus. Disebabkan dia bagi you time, sebenarnya memang you kena differentiate. Tapi saya nak differentiate apa? Saya tak ada. Okay, so apa you buat? You buat general equation ni. Macam mana cikgu tahu dia adalah sin? Sebab dia tak ada mention dia release dari mana. So kita buat general lah. X sama dengan A sin omega T. Okay, cara pertama you masukkan nilai-nilai, you dapatkan nilai X. So dapat nilai X, masukkan dekat formula ni lah. So you akan dapat jawapan dia. Tapi jawapan you slightly different lah. You akan dapat plus minus 1.34 dan you tak tahu dia kat mana, dia duduk kat plus ke kat minus. Sebab dia ada dua pilihan, dia gerak ke kanan atau gerak ke kiri. Saya tak tahu sebab T waktu tu adalah dekat negatif. So kalau dia dekat negatif,
Sepatutnya dia dekat mana? So itu macam agak confused lah, tak boleh nak tahu. So biar je jawapan awak plus minus. Okay. Cara yang kedua adalah you differentiate. Sebab apa dia bagi T? Sebenarnya memang kena differentiate. Okay, sebab dia bagi T kan. Ingat tak saya cakap kalau dia bagi T, you kena differentiate. So you letak general equation juga, tapi you differentiate the general equation. So you akan dapat au cos omega T. So menggunakan au cos omega T, masukkan nilai A, masukkan nilai omega, masukkan nilai omega dan T2. Sebab dia mention T adalah 2. So you akan dapatlah jawapan positif. So jawapan dia sepatutnya adalah positif lah. Dan dia adalah lebih near dengan jawapan sebenar. Okey, boleh. Apa kesimpulan yang awak dapat dekat sini? Kesimpulan yang awak dapat kat sini, kalau dia bagi T, tolonglah differentiate. Kalau dia bagi X, baru guna yang formula plus minus tu. Okey, boleh tak ni? Diamlah. Boleh tak? Tidur ke apa ni? Boleh, madam. Boleh ada. Boleh, madam. Soalan nombor 2, dia minta kinetic energy of the object when displacement is 0.5. So janganlah fikir bukan terus dia pergi kepada formula. You dah ada tadi. This one is your formula. K equals to half m omega squared A squared minus X squared. So guna formula tu. So kenapa situ pula? Okay ni. So you guna formula tu. Nombor 2 Nombor 2. K sama dengan half m omega squared E squared minus X squared. So sama dengan M. M awak adalah 0.5. Omega tadi adalah 2.45 ataupun square root 6. Square root 6 sebenarnya lagi tepat lah sebab dia kalau benda itu bukan jawapan akhir, tak boleh sebenarnya bundarkan. Okey, A awak adalah 3 square, tolak X awak adalah 1.5 square. So saya nak selesaikanlah ni. Okey, so saya tekan kalkulator. 1/2 darab 0.5 darab square root 6 squared. Sorry salah ni. Tak boleh. Squared darab 3 squared tolak 1.5 squared. So jawapan saya adalah 10.13. 13 unit joule. Kenapa joule? Dia adalah energy. So check lah. 10 point, ni 13. 10.13. Betul. Betul. Sebab kita tak bundarkan. Kalau awak bundarkan ni, awak masukkan, awak akan dapat different sikit lah. So that's why kalau yang calculate ni jangan bundarkan lah. Okay, soalan terakhir nombor B. An oscillating pendulum have, ni pendulum ada length L dan dia bagi mass 240 gram. If the total energy simbol dia apa? E. 0.06 joule. Calculate amplitude. So they ask you to find A. So apa saya buat pertama sekali? Saya tengok formula E. Tengok dulu formula E. Pergi dekat nyawa, tengok formula E. So you punya nyawa tu memang kenalah keluarkan ni. Macam saya ni susah sikit lah sebab saya ada kat sini. Patutnya nyawa tu macam saya kena hanging kan dia. So ini. So ini kena familiar. Dia dekat 44. Cepatlah sikit awak nak cari. Ni formula dia. Half m omega squared E squared. So E sama dengan half m omega squared E squared. Ni. So E tadi 0.06, half M berapa? 240 darab 10 negatif 3 sebab dia dalam gram. Omega tak ada. A berapa amplitude dia? Amplitude dia adalah dia suruh cari. Okey. Saya tak ada omega. Macam mana saya nak cari omega? So saya kena cari omega asing lah. So apa formula omega? Dia ada bagi tahu dia ada L. So kita guna formula period untuk pendulum iaitu LG. LG. So T pula sama dengan apa? 2 pi over omega. Sama dengan omega T L over G lah. So 2 pi cancel. So omega saya akan sama dengan terbalik G over L lah. G over L. So G saya 9.81, L saya adalah 0.3.
So saya akan dapat omega lah. Square root 9.81 divided by 0.3. So saya akan dapat 5.72. 5.72. So masuklah kat dalam sini 5.72. So saya akan dapat nilai A. So macam mana nak buat ni? Tekanlah kalkulator. Awak kan dah pandai gunakan kereta tu. 0.06 alpha sama dengan per 1/2 darab 240 power of negative 3 darab, ni kena buka bracket lah, ni lah 5.72 squared. So darab x unknown lah squared. Jangan tekan sama dengan, tekan shift solve. So ini bukan jawapan akhir, tekan sama dengan, make sure dia left hand side dengan right hand side 0 lah. So this is your answer lah, 0.124. 0.12. Dia kalau dia start dengan 0, dia kena ambil 3 titik perpuluhan 4 meter. Ataupun tak tahulah betul ke jawapan dia. 0.12. Dia bagi jugalah 2 titik perpuluhan, boleh lah. Senang. Guna kalkulator ni senang macam ni. Kau awak masih lagi menggunakan itu dah. Kau macam mana? Saya tak tahu apa awak buat. Awak masih lagi guna cara yang tradisional Saya dah suka dah guna cara ni. Kecuali kalau jawapan je ni tak dapat kosong ni, dia akan jadi panik lah. Kalau nak guna ni mesti make sure L tolak R ni, left tolak right mesti 0 Kalau jawapan you bukan 0, maksudnya salah lah. Itu kena gunalah cara konvensional. So dapatlah 12 markah. Ni 4 markah tau ni, macam ni je. Oh dia macam ni sekali lah, 4 markah. Okay, boleh tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, so yang lain tu saya bagi awak lah buat cuba try buat macam ni soalan dia. Soalan ni lebih kurang je. Kalau awak tengok soalan ni dia tanya apa? Dia suruh write equation. You write equation untuk displacement. So tulis je lah X sama dengan A sin omega T. Kenapa madam pilih sin? Sebab dia adalah bentuk sin. A saya berapa? 1.5 cm. Be careful lah, kena tukar lah pada meter. 1.5 darab 10 negatif 2. Lepas tu period saya adalah 0.2. Saya kena cari omega dulu lah. Omega sama dengan 2 pi over T. Dapatkan T baru masuk. So bawah tu tulislah where X in meter, T in second. Saya nak dalam SI unit lah. Kalau boleh biar dalam SI unit. Okay, soalan seterusnya dia tanya apa? V. Dia suruh buat ni. Dia suruh cari V dengan acceleration at any time. Maksudnya ni dia suruh you buat equation. Sebab apa at any time? Dia tak ada spesifik. Maksudnya awak kena buatlah differentiate. Kena differentiate lah satu-satu. V dengan A. Soalan nombor 3, dia minta AU lah. Vmax dengan Amax, acceleration. Dia minta maximum speed dengan acceleration maximum lah, Amax. AU lah, AU squared. So yang ni minta AU dengan AU squared. Yang ini dia minta E. Formula half M omega squared A squared. So 8 markah. So differentiate saya harap awak tahu buat Saya tunjuk last lah if differentiate. Kalau yang ini formula dia X sama dengan 1.5 darab 10 negatif 2 sin omega. Omega sama dengan 2 pi over T. T saya 0.2 T lah. So saya akan buat macam ni lah. Cuma ni saya akan tukar 2 bahagi 0.2. Alamak. Okay. 10. So saya akan dapat 1.5 darab 10 negatif 2 sin 10T. Saya tak buat omega kat luar. Kenapa saya tahu omega sama dengan 2 pi per T. T dah ada ni. Masuk macam ni je. Satu je salah saya tak letak ni pi. Biar je pi. Tak perlu, kalau pi. Tak perlu tulis Lepas tu tulis where X in meter, T in second. Okay, differentiate pula. Okay, kita buat differentiate. V sama dengan dx over dt. So saya kena differentiate lah. So macam mana nak differentiate? D over dt 1.5 darab 10 negatif 2 sin 10 pi t.
Okay, siapa yang saya nak differentiate? Saya keluarkan color. T dengan T. So T ni duduk dalam rumah sign. Dia tak boleh lah yang inilah bawa ke depan dulu. So 1.5 darab 10 negatif 2. Differentiate sign jadi cos. Dalam bracket ni kekalkan. Jangan ubah. Siapa duduk depan T? 10 pi. Bawa keluar. 10 pi. So yang ini akan jadi 1.5 kuasa negatif 2 darab 10. So saya akan dapat 0.15. Pi tu biar je. 0.15 pi cos 10 pi T. Inilah V saya. Jawapan akhir tak boleh macam ni. Kena tulis lah where V in ms negative 1 and T in second. Kena cepat lah sebab masa awak 2 jam awak tak boleh lah terlambat-lambat agak-agak nak buat. Tak boleh. Lepas tu dia suruh buat A pula. Buatlah differentiate sekali lagi lah. Okay. Boleh tak? Nampak tak idea tu? Nampak. Boleh nampak. Nampak So itulah dia. Soalan dia macam itulah. Dia punya teknik differentiate. Differentiate kena belajar. Kalau you belajar sekarang nanti at a mathematics SEM 2 senang. Ke SEM ni belajar differentiate? SEM ni tak ada rasanya lagi differentiate. Entah, saya pun tak tahu. Saya lupa dah. So nanti matematik awak akan belajar differentiate. Differentiate tu adalah perkara basic sebenarnya. Sebenarnya awak dah belajar tu masa dekat AdMath. Ke AdMath tak belajar? AdMath tak belajar juga Ada. Belajar. Belajar kan? Ke cikgu saya tak tahulah AdMath tu apa. Kalau awak tak tahu AdMath tu apa, awak tak dapat masuk matrik. AdMath wajib ada. Baru boleh masuk matrik. Suka ke tak suka kena belajar AdMath tu. Matematik hanya yang tak akan belajar adalah masa medik. Medik kan dalam matematik. Yang lain semua dalam matematik. Okay. So saya habiskan chapter 9 kat situ. Okay, saya nak masuk chapter 10 tapi saya tak masuk secara ni lah, saya hanya ajar lukis graf je. Sebab ada setengah jam lagi kan. So saya ajar untuk lukis graf sebab saya ada bagi yang graf tu kan. Saya tak suruh print tapi saya kata saya akan pakai mana ni. Ni chapter 10 ni Ni gambar burung ni. Saya ada bagi gambar burung ni. Ni. Saya nak yang ini je. Hari ni kita faham yang ini je. Okay. So kita masuk kepada chapter 10. Kenapa saya tutup burung tu kat dalam tu? Aduh. Okay, tak apalah. Pada chapter 10. Okay. Dengarlah. Dah dengarkan kuliah kan. Tapi awak dengarlah lagi sekali Chapter 10 ni pasal apa? Chapter 10 ni adalah pasal Chapter 10 ni adalah pasal particle wave. Dia adalah mechanical and sound wave. Chapter 10 ni sangat penting. Markah dia 13. Dialah yang paling besar markah dia. Dia kalau kita ikut ranking dia lah nombor 1. So dia adalah mechanical and sound wave. Okay, contohnya awak akan belajar pasal sound lah, pasal gitar menghasilkan sound ni apa tak tahu nama dia menghasilkan sound. Yang ini pun boleh menghasilkan wave. Walaupun dia kita balik batu dia boleh menghasilkan wave. Dan wave yang terbentuk ni ada sound yang terbentuk ni adalah dalam bentuk wave lah. Okay, kalau awak perasan ni, ini apa benda ni? Ini adalah partikel-partikel yang di dalam pergerakan dia tu. Dan pergerakan dia dalam bentuk wave, nampak ni. Dia ada compression dengan refraction. Okay, so dalam chapter ni ada 2 main karakter lah, iaitu particle dan wave. Okay, dalam chapter 9, awak hanya belajar pasal particle, iaitu particle tu sama ada dia adalah spring atau pendulum. Kan chapter 9 awak belajar pergerakan pendulum, pergerakan spring, partikel lah. Pergerakan partikel. Tapi dalam chapter 10 ni you belajar tambah satu lagi iaitu wave. Partikel tu bergerak seperti wave. So dalam chapter ni ada 2 karakter utama, ada 2 main actor lah. So kita kalau tengok movie ada 2 watak utama dalam cerita ni. Partikel dengan wave. Okay, so mechanical wave ni kita akan belajar pasal parameter, amplitude, wavelength, wave number, frequency, period.
So formula dia pun lain sikit lah. And then kita akan belajar type of wave, transverse dengan longitudinal, superposition of wave. Graph ada dua. Ni hari ni saya nak fokus kat graph ni. Graph ada dua, you kena tahu. Okay, sound wave tu benda lain lah nanti, yang tu tak masuk lagi. Okay. So chapter ni adalah pasal particle, iaitu particle oscillate around their equilibrium position but does not travel. Sama lah macam spring. Spring dia beralun atau dia naik atas turun bawah atau kiri kanan along dia punya around dia punya equilibrium position. Dia tak akan bergerak. Contohnya cikgu saya tengah main pendulum. Tiba-tiba pendulum saya tu pergi rumah Afendi. Sebab dia tak travel. Saya tengah buat eksperimen pendulum ni. Tiba-tiba pendulum tu pergi rumah rumah apa lagi ada kat sini? Rumah Sofia. Tak. Dia tak travel. Dia hanya bergerak around the equilibrium saja. Okay. Dan kita ada dua jenis wave, iaitu transverse dengan longitudinal. Okay, transverse ni macam mana? Okay, bayangkan awak tengah main tali. Tali kan? Awak letak reben. So reben tu dia tak akan berjalan. Reben tu dia akan bergerak atas bawah. That's why kita panggil dia adalah direction of vibration of particle. Sebab dia hanya gerak atas bawah, vibrate lah, dia atas bawah. Tapi propagation of wave dia berjalan, dia pantul balik. So untuk transverse, a wave with direction of vibration of particle, vibration untuk particle, karakter pertama dia particle, is perpendicular dengan direction of wave. Ni dua main actor tadi, particle dengan wave. Maksudnya particle dengan wave dalam keadaan perpendicular ni 90 degree. So particle tadi gerak atas bawah. Tapi wave bergerak ke kanan atau ke kiri. So dia adalah perpendicular. Okay, kalau longitudinal pula, particle, nampak tak particle? Karakter pertama. Dan wave, karakter kedua. Dia dalam keadaan parallel. Maksudnya saya ada reben, dia bergerak kiri kanan lah. So partikel saya ni pergerakan dia sama dengan wave lah. That's why dia parallel. Macam contoh je ni lah. Awak main spring. Ni spring tu kan. So awak letak reben. So apa berlaku? Dia bergerak, partikel tu pun bergerak kiri kanan. Dia tak bergerak perpendicular. Okay. C ni apa? C ni compression, ni refraction. Compression, refraction. Compression, refraction. Okay. Macam mana nak hafal? Senang je. Macam mana dia tak ada pula ni. Okay. Boleh ke erase? Tak boleh sebab itu saya dah ni. Okay, jap. Saya tukar color ni. Okay. Nampak tak perkataan parallelnya ada berapa L? Ada berapa L kat parallel ni? Ada dua kan? Ada dua. So longitudinal dua lah L. So senang je ingat dia. So kalau longitudinal, siapa yang parallel? Siapa watak utama tadi saya cakap ada dua ekor. Partikel dan wave dia kena parallel. Tapi kalau longitudinal dia tak ada L cikgu. So dia transverse. So transverse adalah partikel dengan wave dia dalam keadaan perpendicular. Ingat macam tu je. Dia keluar kat mana? Dia keluar kat UPS. So kalau UPS kan kena cepat kan. So ingat. Kalau ada soalan tu tanya A, B, C, D. Dia tanya. Okay, what is longitudinal? Awak tengok perkataan apa? Parallel. Ada tak perkataan parallel? Okay, ada parallel. Yang tak ada parallel, buang. Okay, parallel antara siapa? Cikgu kata dalam chapter ni ada dua karakter. Iaitu partikel dengan wave. So dia mesti dua-dua ni parallel. So baca, ada partikel, ada wave. Ada bulat. Itulah jawapan dia. Okay, boleh tak? Contoh ni jugalah. Ini adalah parallel lah. Sebab dia vibrate dia adalah sama dengan pergerakan wave dia. So C2 compression, R2 adalah refraction. Ini tuning fork Okay, berapa minit lagi ni? Kita masuk kepada graph. Ni lah graph nanti saya nak tunjuk ni lah. Okay, graph ni kalau awak perasan dalam chapter sebelum ni awak hanya buat graph
X sama dengan A sin omega T. Plus V lah, plus V atau minus V. V ni adalah fasa. Okey, dalam kes ni dia ada plus minus juga tapi bukan V. Dia KX. Kenapa ada KX pula? Okey, sebab satu ni, T ni adalah belong kepada wave. Bukan, salah. T ni adalah belong kepada partikel ni. Divide over dt, partikel. X ni adalah belong kepada wave. Sebab dia ada dua karakter tadilah. So formula awak akan jadi Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Ni mana? Okey. Ni lambda adalah from crest to crest. Lambda adalah length untuk satu cycle. Kalau trough to trough pun satu cycle ni lambda. Kalau P tergantung kat sini, the next tergantung ni akan jadi lambda lah. Lambda tu adalah satu cycle lah. Amplitude mesti start daripada equilibrium, peak crest. Jadi amplitude ke trough pun itu pun amplitude. So amplitude ada positif, ada negatif. Saya tak pergi yang ini, saya nak fokus dekat direction ni. Mana direction? Jadi tak payah nanti kalau awak baca ni awak pening. Okey, tengok yang ini. Kita dah berconteng pula benda ni. Okey, the wave of propagation, kalau you dapat dia negatif, ni tak ada. Ni tak ada. Sebab awak punya learning outcome dia tadi sampai sini je. Dia tak ada fee. Yang fee hanya ada dekat chapter 9. Okey, kalau minus maksudnya awak punya wave tengah bergerak ke kanan. Kalau negatif positif maknanya wave awak bergerak ke kiri. Sebab apa? Dalam ni ada dua yang tengah bergerak tau. Okey, kalau awak tengok ni, okey. Dalam ni dia ada dua benda yang tengah bergerak. Satu adalah pergerakan wave. So kalau awak tengok pergerakan wave ni, pergerakan wave awak ke kanan. So bila dia gerak ke kanan, so awak punya formula kena letak negatif lah. Ni. Okay, satu lagi adalah partikel. Partikel gerak atas bawah. Partikel dia gerak atas bawah. So dia tak akan efek lah yang positif negatif ni. So lukisan dia macam ni lah. So yang awak akan lukis ni. Okay, so kalau kita tengok, saya dah tak tengok ni. Saya buka OneNote saya, kejap ya. Tahulah sempat tak? Sempat kot. Berminit lagi. Okay. Saya buka chapter 10. Okay, ni saya dah lukis dengan P ni. Okay, saya buat barulah padam. Okay. So ini adalah gambar burung. Okay, burung ni dia duduk dekat laut, dekat ocean. Tapi dia bukan duduk dekat atas air, dia duduk atas pelampung ke atas kayu lah, atas kayu. Okay, so pertama sekali bila awak nampak soalan macam ni, you kena identify siapa partikel, siapa act sebagai wave. Okay, saya nak tanya awak. Siapa yang act sebagai partikel? Partikel tu maksudnya dia hanya boleh bergerak dekat dia punya tempat tu je. Dia tak akan bergerak bersama wave. Contohnya burung ni kan. Kalau ombak datang, burung ni akan gerak macam mana? Ya, bawah ke bawah. Dia gerak atas bawah. Macam kita lah pergi laut kan. Naik kita ada pelampung. Okay, ombak datang ke awak. So awak akan bergerak macam mana? Atas bawah. Ya, atas bawah. You partikel. So inilah partikel. Sebab partikel dia hanya boleh gerak dekat equilibrium dia sahaja. Sama ada dia gerak atas bawah atau kiri kanan. Dia tak akan pergi lebih daripada, dia tak akan travel, dia tak akan bergerak. Macam kes burung ni, dia duduk atas kayu atau atas, tak tahulah atas apa kan. So bila wave datang, dia hanya boleh gerak up down. So dia act sebagai partikel lah. Okay. Dan yang ni wave lah, inilah wave. So kita ada dua karakter. Pertama partikel, kedua wave. So inilah wave. Okay, velocity yang dia bagi awak ni adalah velocity wave. Sebab wave yang travel, wave yang bergerak dua. Dia ni tak, dia gerak atas bawah je. Dia duduk situ je Okay, so contoh soalan cenderung soalan dia bagi macam ni lah. Ocean wave with a crest to crest. So a crest to crest, sebenarnya ini adalah apa? Lambda. Sebab ini adalah distance travel untuk satu cycle. Crest, patah balik crest, satu cycle lah.
So dia adalah lambda lah wavelength. Yang ini nama dia wavelength. Wavelength. Distance travel one complete oscillation. Okay, form meter can be described as wave function ni. Dia bagi awak nilai ni lah. Okay, apa pertama sekali awak buat, bawah ni letak general equation. Apa general dia? Y sama dengan A sin masalah. Kenapa saya kata ada masalah? Bila saya nak buat ni, alamak, kenapa ada kurungan banyak? Kalau awak tengok ni, kalau awak tengok formula ni kan, okey. Saya tak sempat je nak lukis semua ni. Tak apalah. Okey, kalau awak tengok formula ni, sebenarnya dia ada banyak kurungan. General formula awak tak boleh banyak kurungan. Awak hanya ada satu kurungan je. Dia sin kurungan tu je. So apa yang you kena buat ni, you kena kembangkan ni. So you akan buat sin 2 pi x over 4 minus 2 pi t over 2. Yes, ini. Saya akan buat macam ni. Kenapa cikgu buat macam ni? Sebab saya nak jadikan dia bentuk general. Kalau saya buat macam ni, akan berlaku kesilapan nanti. Nanti awak terlupa nak darab 2 pi. So saya tak suka macam ni. So saya akan buat satu kurungan je. Saya tak nak banyak-banyak kurungan. Pening kepala. Lepaskan dia. So y, x, t. Kenapa ada x, ada t? Sebab satu hak milik partikel, satu hak milik wave. X adalah wave, t adalah partikel. So 0.8 sin 2 pi x over 4 tolak 2 pi. Apa benda saya ulang balik? Aduh, okey. A sin, okey, cuba tengok x. Okay, x minus omega t. Dia terbalik. Selalunya general awak adalah A sin omega t minus kx. Tak ada masalah. Dia boleh je nak terbalik. Okey, tetapi negatif ini melambangkan dia gerak ke mana? Kiri ke kanan? Kanan. Ya, wave tu tengah bergerak ke kanan. Maksudnya graf awak nanti semua kena, inilah saya dah lukis, yang ni saya dah bincang dengan kelas satu lagi. Dia akan bergerak ke kanan. Graf awak akan bergerak ke kanan. So kalau awak dapat positif, graf awak kena gerak ke kiri lah. Jarang lah graf kita gerak ke kiri. Selalunya graf awak semua gerak ke kanan. Tapi manalah kita tak tahu kalau dia letak plus ni. Ataupun mungkin dia boleh tanya kat UPS. Dia kata, what is the direction of the wave? Dia bagi awak equation, dia tanya apa direction of the wave. Tengoklah. Kalau negatif ke kanan, kalau positif ke kiri. Sebab kalau tak silap saya, learning outcome untuk yang ni discuss. So dia boleh tanya sketch, dia boleh tanya interpret, dia boleh tanya macam-macam lah. Dia boleh tanya kat UPS lah. Okay, boleh tak? Okay, saya tak boleh nak teruskan sebab kalau saya teruskan nanti saya tak sempat nak lukis. So apa yang saya suggest awak untuk esok, tolong siap-siaplah print benda ni. Kalau tak nak print, tulis. Nanti kotak ni pun bolehlah buat. Sebab kita akan buat lukisan ni. Yang ni sebab saya dah lukis. Kita akan lukis yang dalam kotak ni. Kita akan buat sama-sama lah lukisan dia ni. Sebab kita akan ada 3. Kita kena isi, tak semualah yang kita isi kita kena terbitkan. Saya tak masukkan lah sebab saya just nak perkenalkan awak dulu. Dalam chapter 10 ni kita ada 2 benda iaitu particle dan wave. Dan gerak dia punya direction untuk pergerakan dia, ingat kalau negatif ke kanan, positif ke kiri. Okay, yang itu. Lepas tu yang awak belajar lagi hari ni adalah formula dia. Formula dia general dia y sama dengan A sin omega t minus kx, atau saya rasa yang ini ada dekat list formula, tak perlu hafal pun. Ni ada ni. Ni formula dia ada. Ada. Ni. Okey, satu lagi yang awak belajar hari ni adalah parallel dengan perpendicular. Siapa parallel? Parallel apa? Parallel apa maksud parallel? What type of wave kalau parallel? Longitude. Longitudinal. Maksudnya kalau longitudinal wave, dia punya particle vibration must be parallel dengan wave propagation. Tapi kalau untuk transverse wave, dia punya vibration of particle must be
perpendicular with the propagation wave. So itu je. Hari ni itu je. Tak ada benda lain. So esok baru kita buat graf sama-sama. Okay, so saya stop dekat sini dulu. Apa yang kerja you kena buat, nanti saya akan buka lah upload. So upload tutorial chapter 9, short note chapter 9, welcome back semua tu. Dan pasca chapter 9. Sebab apa, chapter 8 kan tak buat apa-apa kan. Chapter 8 macam relax betul kan. So dia dah welcome back lah benda tu semua. So macam saya cakap tadi lah, ya macam tengok TikTok tadi kan. Kerjaan tu bukan datang bergolek-golek. Dia tak datang, dia kata, hai Zahin, saya kejayaan. Tak ada. Dia dah akan datang dengan suffer. Suffer apa? PSPM lah kena buat tu. Okay, ada apa-apa soalan tak? Tanya. Saya stop kat sini dulu. Ada tak nak tanya apa-apa?